Kita baca semua selalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العالم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita akan mendengar sedikit sebanyak perkara yang berkaitan dengan fahaman yang sesat lagi menyesatkan, yang dah lama berakar umbi dalam umat Islam, iaitulah fahaman Syiah, ya, yang memang satu fahaman yang kalau kita kaji, kita baca, dia bukan mazhab. Dia seakan-akan satu agama yang amat berbeza dengan apa yang kita fahami selama ini. Jadi sebelum tu eloklah kita tengok latar belakang bagaimana kemunculan fahaman Syiah ini. Syiah ni tuan-tuan, dia mula muncul di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di zaman Nabi SAW tidak ada pun Syiah ni. Dan Syiah ini maksudnya ialah pembantu, penolong, pengikut setia Syiah. Sehinggalah apabila Nabi SAW wafat, bila Nabi SAW wafat, para sahabat mula berlaku khilaf, siapakah yang layak menjadi khalifah menggantikan Nabi SAW. Para sahabat di kalangan Al-Ansar memilih Sayyiduna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi khalifah. Tetapi pemilihan tersebut tidak dipanggil sahabat-sahabat di kalangan Al-Muhajirun, orang Mekah yang berhijrah ke Madinah untuk hadir bersama. Sepatutnya panggil untuk mereka berbincang. Lalu Sayyidina Abu Bakar dan Umar dan beberapa orang sahabat lagi datang ke lokasi Saqifah Bani Sa'ad di Madinah untuk berbincang siapa yang layak menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas ceritanya, berlakulah beberapa pandangan yang berbeza di kalangan sahabat. Orang Al-Ansar berhujah bahawasanya mereka yang layak menggantikan Nabi SAW bukanlah dengan sebab diorang nak sangat jawatan tu, tuan-tuan. Ya, sahabat dulu dia nak pegang jawatan bukan atas dasar dia nak projek ke tender. Dia tak macam kita. Kita kalau nak jawatan tu confirm muka tender, confirm muka projek kau ni. Tapi sahabat ni pegang atas dasar amanah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Orang Al-Ansar berhujah. Nabi SAW sebut, "Lau salaka an-nas wadiyan wa salaka al-ansar wadiyan akhara, la salaktu wadi al-ansar." Nabi pernah sebut dalam hadis ketika selepas Fathu Makkah, Nabi kata, kalaulah manusia ini mengikut satu jalan dan orang-orang Al-Ansar mengikut jalan yang satu lagi, jalan yang lain, la salaktu wadi al-ansar, nescaya aku akan ikut jalan orang-orang Al-Ansar. Ini satu pengiktirafan Nabi SAW kepada para sahabat yang duduk dekat Madinah Al-Ansar. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, hubbul ansari minal iman, sayang orang Al-Ansar merupakan daripada keimanan. Menyayangi orang Al-Ansar merupakan keimanan. Dan mereka juga berhujah bahawasanya dioranglah orang yang membantu Nabi SAW keluar daripada Mekah, berhijrah
Sehingga mereka lah yang menyediakan bagi Nabi tapak untuk menegakkan daulah Islamiah yang pertama ketika itu. Ya, diorang sediakan Melaka. Jadi kelebihan ada pada mereka. Itu hujah orang Al-Ansar. Lalu Abu Bakar As-Siddiq sebut sepotong hadis. Nabi SAW bersabda, Al-a'immatu min Quraishin. Al-a'immatu min Quraisy. Hendaklah pemerintah ketua itu di kalangan orang Quraisy. Hadis ini tuan-tuan bukanlah bermaksud Nabi bangga dengan bangsanya. Tidak. Para alim ulama mentafsirkan hadis ini dengan makna orang Quraisy ini mulia dengan sebab dioranglah yang mula-mula menerima Islam. Tapi kita jangan lupa, di kalangan Quraisy juga ada orang yang lawan Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, kan, Labu Labi and the gang tu, itu semua Quraisy yang lawan Nabi SAW. Diorang tak mulia, tetapi kemuliaan Quraisy terletak kepada Islam, dan Kaabah itu berada di bawah penguasaan Quraisy. Abu Bakar baca hadis Al-a'immatu min Quraisyin. Sahabat lain mula teringat, lah ada hadis tu. Beberapa peristiwa yang Abu Bakar ni banyak kali dia ingatkan orang yang lupa. Sebagai contoh, ketika Nabi SAW wafat. Ketika Nabi wafat, sahabat khilaf kat mana nak tanam Nabi. Ada kata kita tanam semula, kita bawa jasad Nabi ke Makkah, tanam dekat tempat kelahirannya. Pendapat yang kedua kata kita tanam dekat Palestin, kerana di situlah perkuburan para Nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Pendapat yang ketiga kata kita tanam di perkuburan Baqi al-Gharqad di Madinah. Akhir apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Rasulullah SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, tidak ada seorang Nabi yang wafat yang meninggal kecuali dia akan ditanam di bawah tempat pembaringannya. Bila Abu Bakar baca hadis macam tu, barulah sahabat faham, lalu ditanam Nabi di dalam bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Okey tuan-tuan, bila Abu Bakar baca hadis ni, ada di kalangan orang Al-Ansar yang masih lagi tak bersetuju. Sebab diorang masih beranggapan diorang sepatutnya pegang khilafah. Lalu ada pendapat kata ginilah, kalau kita bergaduh bertekak ni tak selesai masalah, kita lantik dua orang khalifah, dua orang pemimpin. Satu di kalangan Al-Ansar, satu lagi di kalangan Muhajirin. Umar Al-Khattab bila dengar cadangan tu, apa kata Umar? Umar kata, kalau ada dua orang khalifah, aku bunuh seorang. Dua imam mana boleh? Seorang imam cukup. Sembayang ada boleh dua imam, pening kepala makmum, nak ikut masa tu. Seorang cukup, Umar kata. Begitulah keadaan agak berpanjangan, sehingga datang seorang sahabat bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang satu ketika dahulu menjadi penulis wahyu Nabi SAW. Dia kata, wahai orang-orang Al-Ansar, cuba kamu perhati, sepanjang Nabi sakit 8 hari, siapa yang jadi imam sembahyang? Sepanjang Nabi sakit 8 hari itu dekat Madinah, siapa yang jadi imam salat? Maka dia kata, Abu Bakar. Ada tak orang lain? Tak ada. Seingat-ingat ana lah ya, kalau ana lupa tu minta maaf lah banyak. Sepanjang Nabi hidup, hanya ada dua orang sahabat yang pernah jadi imam sembahyang. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf. Dalam satu peristiwa peperangan, sembahyang subuh, Nabi lewat sampai, Abdurrahman yang jadi imam. Lepas tu Nabi jadi makmum. Yang kedua, ketika Nabi sakit. Sepanjang-panjang Nabi sakit, lebih kurang 8 hari ni, Abu Bakar yang jadi imam. Pernah Umar Al-Khattab nak jadi imam radhiyallahu ta'ala anhu. Orang dah iqamah, Abu Bakar tak sampai lagi. Lalu Umar pun pergi ke depan. Bila Umar pergi ke depan, Nabi SAW ni dalam rumah dia. Rumah Nabi kan bersambung dengan masjid. Nabi setiap kali orang sembahyang, Nabi akan tengok ya, macam mana soft sahabat, macam mana dah datang ke belum. Nabi tengok siapa jadi imam, Nabi tengok. Sekali Nabi tengok Umar kat depan. Tiba-tiba apa kata Nabi? La aballahu wal muslimuna illa Aba Bakrin.
Nabi kata jangan, jangan, jangan. Allah dan orang Islam tak izinkan kecuali Abu Bakar. Bustan balik senoma tuan-tuan radhiyallahu taala anhum ajmain. Nabi sendiri pernah berkata, sa'altullah aliyan ayuqaddimahu fa aballahu illa Abu Bakr. Sa'altullah aliyan thalathan fa aballahu illa Abu Bakr. Aku pernah berdoa minta pada Allah supaya Allah izinkan Sayyidina Ali jadi imam. Nabi doa 3 kali. Lalu Allah kata tak boleh. Abu Bakar lah orangnya. Itu antara kemuliaan Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, bila begitu, apa kata Zaid bin Thabit? Idza radina fi dinina afala nardahu li dunyana. Kalau kita semua setuju dalam tempoh 8 hari, tak ada orang komen Abu Bakar menjadi ketua agama kita. Kenapa kita tak setuju Abu Bakar menjadi ketua bab dunia kita? Bab pemerintahan, bab kenegaraan. Bila Zaid bin Thabit cakap macam tu, dia terus berbai'ah. Aku berbai'ah dengan Abu Bakar, dialah menjadi khalifah mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diikuti oleh semua para sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim ajmain. Ada riwayat menyebutkan Sayyidina Ali tak ada. Ya, betul. Sayyidina Ali menguruskan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula riwayat kata Sayyidina Ali bersama dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anhuma kerana menjaga perasaan Fatimah. Apa hal pula ni? Ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni ada tinggal sebidang tanah Fadak di sebuah tempat nama Fadak. Lalu Fatimah minta supaya tanah ni diserahkan kepada dia. Bila Fatimah minta, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya la nuras ma taraknahu sadaqah." Kami para nabi rasul tidak mewariskan harta. Kalau mana-mana nabi rasul alaihi wassalatu wasallam mati meninggalkan harta, harta itu akan bertukar menjadi sedekah. Dia tak boleh diwarisi oleh anak beranak dia. Bila Abu Bakar cakap macam tu, menyebabkan Fatimah radhiyallahu taala anha berasa hati. Wallahu alam, mungkinnya mungkin tidak. Saya tak sempat nak cek lebih panjang tentang perawi hadis ini dan saya bukan orangnya. Cuma saya teringat satu cerita. Pernah satu hari Nabi SAW balik daripada peperangan. Nabi balik, Nabi kebiasaannya SAW, kalau balik pada musafir, Nabi mesti masuk dekat rumah Fatimah dulu. Dia akan singgah rumah Fatimah. Jadi bila Nabi masuk, tiba-tiba Nabi keluar dalam keadaan muka Nabi marah. Nabi masuk dalam masjid, Nabi naik atas mimbar. Sahabat kata, apa hal Nabi ni? Bawa balik perang, bawa balik musafir, terus naik atas mimbar ni. Nabi berucap, Nabi kata, tidak sepatutnya keluarga Muhammad mempunyai kemewahan dunia. Nabi kata macam tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, Fatimah ni pasang langsir kat rumah dia. Pasang langsir. Langsir zaman dulu, kau janganlah banding langsir rumah korang tu. Rumah korang langsir paling kurang 4,000. Betul tak betul tuan-tuan? Nak ngaku malu-malu je. Ngaku je lah. Itu langsir dapur. 4,000 belum langsir bilik tidur. Kan? 15, 20,000. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bid'ah dalalah tu, kau tahu tak? Zaman Nabi SAW, apa sangat langsirnya? Entah dia ambil kain-kain yang dah reput, kain-kain yang lebih, dia jahit, sambung, jadilah langsir. Nak katakan lawa, langsung tak lawa. Nabi tengok benda tu ada kat rumah. Nabi dah nampak macam ada dunia-dunia sikit. Nabi kata tidak sepatutnya keluarga Muhammad ada benda ni dekat rumah ni. Jadi tuan-tuan, berdasarkan kisah ni, mana mungkin Sayyidatina Fatimah berasa hati bab tanah tu? Tak mungkin. Nabi dah ajar dan didik, keluarga aku bukan keluarga kejual dunia. Ya, jadi satu benda yang agak tak logik. Sayyidatina Fatimah berasa hati dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajmain. Okeylah. Ala kulli hal, Ali akhirnya datang berbai'ah.
walaupun agak lewat. Selesai masalah. Tuan-tuan, Abu Bakar memerintah selama lebih kurang 2 tahun setengah. Di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, berlakunya fitnah golongan-golongan yang murtad keluar daripada Islam. Ramailah zaman tu yang mengaku jadi Nabi. Antara yang paling hebat sekali, Musailimatul Kadzab. Lalu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain berjuang, berjihad menentang golongan murtadin, golongan murtad ini. Sehinggalah Abu Bakar mendapati ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran gugur syahid. Antara seorang sahabat yang cukup terkenal, Hafizul Quran, faqih, yang Nabi puji dia. Satu malam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lewat datang bertemu Nabi. Nabi kata, kenapa kau lewat wahai Aisyah? Aisyah kata, ya Rasulullah, aku dengar orang baca Quran. Dekat mana? Dalam masjid. Nabi pun keluar, Nabi dengar. Nabi kata apa? Segala puji bagi Allah yang menjadikan dia ni umat aku. Siapakah lelaki ini? Sayyiduna Salim Maula Abi Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Salim Maula Abi Huzaifah ini seorang hamba yang dimerdekakan dan duduk dengan seorang sahabat bernama Abu Huzaifah. Salim ini tuan-tuan dalam peperangan Yamamah mengetuai mujahidin berjihad. Dia pegang panji, dia pegang bendera di depan sekali. Sebelum berperang, para sahabat jumpa dia kata, wahai Salim, serahkan bendera itu pada orang lain. Kau jangan peganglah bendera. Pasal apa? Kau ni orang alim, hafizul Quran. Kalau dalam peperangan, kan, siapa yang kena tala dulu, yang pegang bendera lah. Dia nak bagi jatuh bendera tu, itu yang kena tala dulu. Jadi sahabat nasihat, jangan, kita orang sayang kat engkau. Ya, kalau kau mati, satu kerugian yang amat besar bagi kami. Apa kata Salim Maula Abi Huzaifah? Kalau aku serahkan bendera ini kepada orang lain, bi'sa hamilil Qur'ani ana idzan. Kalau aku bagi bendera ini kat orang lain, akulah sejahat-jahat penghafal Al-Quran. Baik kau. Faham tak kita aku ni? Akulah sejahat-jahat penghafal Al-Quran. Maknanya apa? Menghafal Quran, baca Quran, mengajar Quran, tapi tak beramal, penakut. Aku takkan serah bendera ni, aku akan pertahankan sehingga aku gugur syahid. Tengok tu tuan-tuan. Itu yang sepatut kita kena faham. Orang hafal Quran ni, orang alim ni, kalau berjuang demonstrasi duduk depan. Dia tak. Pergi demonstrasi duduk belakang. Ustaz lah ustaz. Ustaz ada alasan pula tu. Kenapa ustaz kat belakang? Ustaz mana boleh duduk depan? Kalau duduk depan kena belasang dengan FRU, ustaz pengsan, siapa nak ngajar surau korang malam ni? Tu. Betul juga ustaz. Kalau korang kena belasah, tak apa, korang tak ngajar. Ustaz kena belasah, habis surau kehilangan ustaz. Kau jangan main-main. Itu alasan ustaz penakut nak mampus dipanggil tuan-tuan. Okeylah, akhirnya beliau syahid. Bila beliau syahid, ramai yang syahid. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari Umar jumpa. Umar kata apa? Wahai Abu Bakar, aku bimbang Al-Quran hilang bersama-sama para syuhada yang gugur syahid. Sebab masa tu Al-Quran tidak dibukukan lagi. Quran ni masa tu bersepah-sepah. Di sini dekat haji ni surah Baqarah, sahabat ni surah Ali Imran, sahabat ni pegang surah Al-Kahfi, sini surah Al-Mujadilah, gini. Tidak dibukukan. Maka apa kata Abu Bakar kepada Umar? Kaifa af'alu ma lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Wahai Umar, mana mungkin aku buat benda yang Nabi tak pernah buat? Bid'ah ni kau jangan main-main. Nabi tak pernah bukukan Al-Quran. Tiba-tiba kau suruh aku bukukan, mana boleh? Umar kata, wallahi fihi khairun. Demi Allah ada kebaikan pada benda ni. Lama-lama Abu Bakar fikir, hatta syarahallahu sadra Abi Bakrin, sehinggalah Allah melapangkan dada Abu Bakar, dia pun terima cadangan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Timbul masalah, siapakah yang layak menulis, menyalin semula dan membukukan Al-Quran. Bincang, tak ada orang lain, Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu.
Zaid bin Thabit ni tuan-tuan mula menulis wahyu ketika umur belasan tahun. Kecil lagi. Ya, tapi budak yang cukup matang, menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Parsi dan menguasai bahasa Ibriyah. Ibriyah ni bahasa Yahudi. Dan bahasa raja-raja yang negara-negara lain. Untuk Nabi kalau nak buat surat rasmi, Nabi suruh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu tulis dalam bahasa diorang. Dipanggil Zaid. Awal-awalnya Zaid pun macam Abu Bakar juga. Apa kata Zaid? Macam mana aku nak buat benda yang Nabi tak pernah buat? Benda ni Nabi tak pernah buat. Umar kata, wallahi fihi khair. Demi Allah, benda ni ada kebaikannya. Pujuk, bincang. Hatta syarahallahu sadra Sayyidina Zaid bin Thabit. Sehingga Allah melapangkan dada Zaid bin Thabit. Dia pun terima. Asalnya dia tak nak. Kan? Sampai dia pernah kata apa? Kalau korang bagi aku kerja lain. Kerja apa? Kerja angkat bukit bukau. Lebih aku sanggup daripada menulis Al-Quran. Quran ni benda wahyu, bukan boleh main-main. Jadi tuan-tuan, bermulalah pengumpulan semula ayat-ayat Al-Quran ditulis oleh Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Itu antara peristiwa besar yang berlaku di zaman Abu Bakar. Meninggallah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Abu Bakar meninggal, dia mewasiatkan supaya penggantinya ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Masa Abu Bakar nak meninggal, dia panggil Umar. Ya Umar, usikum, aku mewasiat kepada engkau supaya engkau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar pesan dekat Umar, takutlah pada Allah dengan sebenar-benar takut. Yang dipesan tu Umar, kau tahu tak? Kalau dipesannya muka macam aku, macam korang, munasabahlah juga. Yang jenis takut dengan Allah seminggu sekali je. Ittaqullah. Hari Jumaat. Lepas tu haram tak takut. Itu pun buat takut. Umar ni, Allah. Manusia yang Allah turunkan lebih kurang 20 ayat Al-Quran di atas permintaan dia. 20 ayat Quran Syekh Allah turunkan di atas permohonan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Lalu Nabi Abu Bakar kata, wahai Umar, inna lillahi haqqun, sesungguhnya bagi Allah ada hak, tu'addunaha fin nahari, yang perlu kamu sempurnakan pada waktu siang. Jangan kamu lewatkan hak ini sehingga datangnya waktu malam. Dan sesungguhnya bagi Allah ada hak pada waktu malam yang Allah takkan terima kecuali waktu malam juga. Jangan kau lewatkan pada waktu siang. Itulah sembahyang 5 waktu. Sembahyang waktu siang, sembahyang malam. Pesan sembahyang kepada Umar. Ya, orang yang sembahyang, subhanallah lah, kita munasabah lah juga kan. Tapi itulah benda asas yang mesti ditekankan di mana saja kita berada. Takut kepada Allah, jaga sembahyang. Ada tak sahabat yang tak setuju dengan pelantikan Umar? Ya, ada. Ada sahabat jumpa Abu Bakar. Abu Bakar, kami tak setuju. Kenapa? Umar ni garang sangat orangnya. Abu Bakar kata, aku tahu kebaikan Umar. Kalau dia garang sekalipun, garangnya bertempat. Dia bukan garang yang belasah macam tu, dia garang bertempat. Lalu, dia ringkaskan cerita Abu Bakar meninggal dengan sebab demam. Ada ulama kata, dia meninggal dengan sebab terlalu rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Umar jadi khalifah, dia memerintah selama lebih kurang 8 tahun. Sehinggalah berlaku satu peristiwa, diringkaskan cerita, dia dibunuh oleh seorang hamba bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah ni ada tuan bernama Al-Mughirah. Mughirah ni, dia ni banyak hamba. Lalu hamba ni mengadu kepada Umar. Dia kata, wahai Umar, tuan aku ni, dia tekan aku, dia suruh aku kerja berat-berat. Aku tak larat. Umar tuan-tuan, boleh jumpa dengan siapa-siapa je, tak ada protokol. Tak ada protokol, tak payah bawa kameraman, tak payah. Hatta Bangla nak jumpa zaman tu pun tak ada hal punya. Sebab dia ada khalifah. Sebab tu tuan-tuan, payah juga jadi pemimpin negara ni tuan-tuan. Kan? Pergi ziarah sekolah rendah, kameraman rakam, kena tanya soalan. Najis mughallazah. Tengok.
Aku tengok pun malu kau tu tak? Berapa kali aku tu, aduh, aku rasa malu yang amat-amat sangat. Budak tu bagi 3 keping soalan dekat Perdana Menteri. Datuk Seri tolong pilih ya. Kan? Member silap ambil soalan dah. Soalan berkenaan dengan najis mughallazah. Dengan najis. Najis ada 3 Datuk Seri. Mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Adapun najis mukhaffafah ialah najis yang ringan seperti air kencing kanak-kanak. Adapun najis mutawassitah, najis yang sederhana seperti darah, muntah dan sebagainya. Datuk Seri, najis mughallazah apa dia? Saya memberi contoh seperti anjing. Bolehkah Datuk Seri memberikan contoh yang kedua bagi najis mughallazah? Terus senyap tuan-tuan. Dia tengok Mahyudin tengok dia. Budak tu kata, Datuk Seri, saya cadangkan babi. Kan? Dia tak kata, Datuk Seri babi. Wah, dia kata, Datuk Seri babi. Aku rasa sekolah tu kena tutup, tuan-tuan. Aku tengok, aku pun malu. Kau tahu tak? Kita malu, Syekh. Kau bayang orang rakam. Budak sekolah rendah, tanya pada Perdana Menteri, apa contoh najis mughallazah? Tak boleh jawab. Ya Allah. Kalau kau tengok dekat komen YouTube tu macam-macam orang belasah. Orang kata macam mana nak kenal, dah biasa duduk dalam najis dah. Orang kata macam la haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi aib, amat-amat aib. Benda paling basic takkan kau tak tahu. Jadi tuan-tuan, itulah akibat kerana menyekat bantuan untuk sekolah agama rakyat. Dalam belanjawan baru-baru ni, sekolah Tamil dapat, sekolah Chinese dapat, kan? Sekolah agama rakyat tak dapat. Tak ada langsung peruntukan untuk sekolah agama rakyat. Inilah bala yang berlaku di negara kita. Itu iklan tuan-tuan, iklan pemimpin. Jadi hamba ni Abu Lu'lu'ah nama dia. Dia jumpa Omar, dia kata, "Wahai Omar, aku tak puas hati dengan bos aku ni, dia tekan aku." Omar kata ke dia ni, "Ahsin ila maulak." Buat baik dengan bos engkau. Omar kata macam tu. Ya. Maksud Omar buat baik, nanti aku jumpalah dengan bos engkau tu. Tapi Abu Lu'lu'ah ni tak puas hati. Dia seorang majusi yang menyembah api. Lalu ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu keluar sembahyang subuh, ketika baru Umar nak takbir Allahu Akbar, Abu Lu'lu'ah ni masuk dalam masjid, membawa khanjar, bawa pisau yang ada 2 mata. Mata gini dengan mata macam ni. Ada kata mata kat sini satu, mata kat sini satu. Dia masuk dalam masjid, dia rodoknya perut Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat yang sembahyang dekat belakang ni. Soft yang pertama. Tuan-tuan, zaman dulu khusyuknya orang sembahyang, tahu tak? Sampai tak sedar Umar kena rodok. Dia rodoknya, rasa hampir dekat 12 orang yang kena rodok bagi tu. Sahabat ramai kat belakang ni. Sahabat dengar bunyi lain macam kat depan, bunyi macam tu kan. Sahabat tegur, subhanallah, subhanallah. Sahabat ingat Umar silap baca ke apa, rupanya dah kena tikam, dah temurai. Lalu sahabat yang perasan bawa Umar balik ke rumah dan sembahyang diteruskan. Yang menjadi imam pagi itu ialah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Dan si Mamat Yahudi ni berjaya ditangkap dan akhirnya dia kelar leher dia sendiri, mati. Sebelum saya terlupa, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang membunuh Umar Al-Khattab inilah yang menjadi ikon kebanggaan puak-puak Syiah, tuan-tuan. Abu Lu'lu'ah ni mati dekat Madinah. Tapi kalau tuan-tuan pergi Iran, dia ada satu kubah besar macam masjid gitu. Dia tulis itu makam Abu Lu'lu'ah. Kubur Abu Lu'lu'ah. Diorang masuk dalam tu, diorang cium, suka sangat. Diorang bangga dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dengan sebab Abu Lu'lu'ah ni bunuh Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Okey tuan-tuan. Sehinggalah bila Umar meninggal, sahabat mula bincang siapa yang nak jadi khalifah. Masa tu ada lagi 6 orang sahabat yang masih hidup. Dia asal 10 orang yang dijamin masuk syurga. 10 orang dijamin masuk syurga. Tak silap mana tinggal 6 orang. Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaid
Abu Ubaidah dah meninggal lah. Ada lagi beberapa sahabat. 6 orang ni dipilih di kalangan 6 orang siapa yang boleh gantikan Umar sebagai khalifah. Tengok tu tuan-tuan. Bukan sebarangan orang nak jadi khalifah ni. Ahli syurga. Confirm ahli syurga. Kan? Jadi semua sahabat tarik diri. Akhirnya Abdul Rahman bin Auf kata, biar aku yang buat. Kita sekarang ada 2 calon, Osman dan Ali. Siapa yang kita nak letak? Dua-dua ni mulia belaka. Dua-dua ni orang yang terawal masuk Islam. Dua-dua ni ada kedudukan yang tersendiri di sisi Nabi SAW. Ali menantu Nabi, kahwin dengan Fatimah. Osman bin Affan kahwin 2 kali dengan anak Nabi, 2 kali dia menantu. Bukan sebarangan orang. Nabi kata kalau aku ada 40 orang anak dara, 40 ni aku kahwinkan dengan Osman belaka. Kahwin makna kahwin cerai, kahwin mati bukan kahwin serentak lah kan. Jadi akhirnya buat perbincangan, dilantiklah Osman bin Affan radhiyallahu taala anhu jadi khalifah. Di zaman Osman bin Affan mulalah berlaku bermacam-macam fitnah. Nabi pernah cakap dekat Osman, jadilah engkau ka ahad ibnai Adam, seperti salah seorang anak Nabi Adam yang bersabar. Nabi ada sebut hadis tu ke Osman. Wahai Osman, jadilah engkau seperti salah seorang anak Nabi Adam yang bersabar. Qabil dan Habil tu bersabar walaupun dibunuh oleh abang dia. Okey, apa ceritanya? Di zaman pemerintahan Osman, timbul seorang manusia bernama Abdullah bin Saba, Yahudi yang masuk Islam, yang nak merosakkan Islam. Dia masuk, konon-konon nak dapat jawatan dalam pemerintahan Osman bin Affan radhiyallahu taala. Osman tak layan. Lalu Yahudi ni bengang, bila Osman tak layan, dia mula buat isu. Dia kata apa? Sepatutnya yang menjadi khalifah ialah Ali bin Abi Talib, bukan Osman bin Affan. Jadi tuan-tuan, orang yang mula-mula mencetuskan fahaman Syiah ini ialah seorang bernama Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang berasal daripada Yaman. Dia bukan orang Sabah bernam, tuan-tuan. Dia orang Yaman. Dialah mula-mula yang mengapi-apikan benda ni. Sedangkan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu langsung tak ada kena-mengena dengan Abdullah bin Sabah. Tapi kalau tuan-tuan tanya dekat puak-puak Syiah, dia takkan mengaku. Dia takkan iktiraf. Dia takkan kata, mana ada Abdullah bin Sabah. Dia cakap macam tu, dia orang bertaqiyah. Nanti kita ceritalah pemenatang taqiyah tu. Okeylah tuan-tuan, begitulah keadaannya. Sehinggalah berlaku fitnah. Dan sehinggalah Sayyidina Osman bin Affan dibunuh oleh orang-orang yang tak puas hati dengan Sayyidina Osman. Ali bin Abi Talib mengarahkan anaknya Al-Hasan wal-Husain menjaga rumah Osman. Ali kata, korang jaga rumah ni, kau jangan bagi siapa-siapa masuk. Tapi masa tu diorang masih lagi muda. Ya, orang yang kat luar tu makin ramai, rempuh-rempuh. Akhirnya Osman dibunuh. Bila Sayyidina Ali tahu je Osman dibunuh, dia cari anak dia Al-Hasan wal-Husain. Dua-dua tu kena penampar belaka, tuan-tuan. Sebab tak jaga keselamatan Osman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Dalam keadaan politik negara yang tak stabil ketika itu, orang pun minta supaya Ali menjadi khalifah. Ali tak nak jadi khalifah, tuan-tuan. Tapi bila keadaan dah teruk kan, akhirnya dia pun terima jawatan khalifah. Bila dia terima jawatan khalifah, anak beranak Sayyidina Osman, sepupu dia, saudara mara dia, masa tu negara Islam dah luas dah. Bukan sekadar Makkah, Madinah. Dah sampai dekat Mesir, dekat Iraq, dekat Syria, dekat Syam. Jadi tuan-tuan, masa tu negara Islam yang kedua terbesar di Syam dan juga di Mesir. Di Syam masa tu yang dikuasai oleh Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Muawiyah dengan Sayyidina Osman ni ada kena talian darah, anak beranak. Mungkin sepupu macam itulah. Bila Muawiyah dengar Ali dilantik, Muawiyah kata, aku tak setuju. Selagi mana kau tak cari siapa pembunuh Osman, aku takkan bai'ah kau. Cari siapa pembunuh Osman. Sayyidina Ali bin Abi Talib bukan tak nak cari, tuan-tuan. Tapi keadaan politik macam hari tu teruk sangat.
Kan? Dia zaman tu tak ada lagi pasukan CSI pun tak ada lagi tuan-tuan. Nak cari cop-cop jari ni bukan senang, betul tak? Jadi diringkaskan cerita, Ali nak juga supaya diorang mengiktiraf dia sebagai khalifah. Cerita ni panjang, ya. Tapi saya pendek-pendekkan tuan-tuan. Diringkaskan cerita, ya, antara orang-orang sahabat-sahabat yang tidak bersetuju dengan pelantikan Sayyidina Ali ialah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dan beberapa orang sahabat yang lain. Dan akhirnya berlakulah satu peperangan dipanggil peperangan Jamal, peperangan unta. Nama peperangan unta dengan sebab Sayyidatina Aisyah dia naik unta yang paling besar sekali jadi ketua. Asalnya kalau kita baca betul-betul sejarah ni, benda ni dah tak berlaku dah. Peperangan antara Ali dengan Aisyah tak berlaku. Tapi puak-puak munafik ni dia main peranan, dia laga kan. Akhirnya berlakulah peperangan dalam keadaan dua-dua pihak tak rancang pun. Bila ada orang provokasi, sabotaj, berlakulah kacau bilau. Kan? Macam kita pergi demonstrasi bersih lah, apa payah sangat kau nak faham. Macam tu lah. Kita aman, relax, tak ada hal punya, duduk ramai-ramai kan. Tiba, dia tembak. Jeng kering lah. Kan? Mula jadi bengong kita. Gitulah lebih kurang bahasanya. Jadi puak-puak munafik ni yang mengkacau bilau kan. Akhirnya berlakulah peperangan antara Aisyah dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajmain. Perkara ini terus berleret sehingga berlaku pula peperangan yang kedua antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Akhirnya panjanglah ceritanya. Akhirnya tuan-tuan, Sayyidina Ali pula dibunuh. Ya, dibunuh. Sayyidina Muawiyah, bila Ali dibunuh, orang pun lantik anak dia, Sayyidina Hasan bin Ali. Hasan menjadi khalifah tak lama 6 bulan aja. Okey tuan-tuan. Bila Hasan jadi khalifah 6 bulan, Nabi pernah sebut satu hadis. Nabi kata, "Inna ibni hadza sayusihu baina fi'ataini azimataini minal muslimin," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Hasan kecil lagi, Nabi pernah kata, baby ni besok, anak aku ni besok, cucu aku ni besok, dia akan mendamaikan antara dua kumpulan umat Islam yang bergaduh. Nabi kata. Jadi masa tu ada dua pihak lah. Menyokong Sayyidina Ali, menyokong Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Lalu Sayyidina Hasan ni dia tak nak dah bergaduh-gaduh, tak nak perang-perangan. Akhirnya pun berbincangan Muawiyah, dia pun letak jawatan, diserahkan jawatan kepada Muawiyah. Selesailah masalah. Ya. Walaupun begitu, golongan yang menyokong Sayyidina Ali masih ada lagi. Dia pun cocok, racun. Bila Muawiyah meninggal, dia lantik anak dia dia lantik anak dia Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ni bukan sahabat Nabi. Dia tabi'in. Orang tak puas hati. Sebab dalam perjanjian kata sepatutnya Muawiyah, kalau Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu mati, hendaklah jawatan khilafah diserahkan kepada syura untuk pilih siapa dia yang sepatutnya menjadi pengganti. Tetapi Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu serah kepada anak dia. Ulama bahas benda ni panjang tuan-tuan. Antara sebab alasan Muawiyah lantik anak dia untuk menguatkan lagi kerajaan Umayyah ni yang dah merata-rata dia punya pengaruh dia. Ya. Jadi untuk menguatkan dia mesti lantik di kalangan anak beranak dia supaya tak berlaku khilaf. Tuan-tuan tahu kan Arab ni dia lain tau. Arab ni dia dendam dia kuat, dengki dia kuat. Ya, jadi nak menguatkan kerajaan tu terpaksa lantik anak beranak dia. Ini ada pendapat ulama katalah. Bila begitu, adik kepada Sayyidina Hasan Al-Husain, cucu Nabi SAW, tak setuju. Malah keadaan begitu tuan-tuan, timbul manusia, satu kumpulan manusia dekat Iraq kata, wahai Husain, datanglah ke Iraq, kami akan baiklah engkau menjadi khalifah, menggantikan Muawiyah. Engkau sepatut jadi khalifah. Sayyidina Husain asalnya tak nak pergi. Tapi orang sana panggil, datanglah, jangan takut, kita orang kempen, don't worry, kita dah standby belaka dah. Ya, prasarana, poster semua dah siap. Tunggu nak pilihan raya je lagi. Bahasanya gitulah. Sahabat Nabi larang Husain jangan pergi.
Jangan pergi. Kamu tahu tak? Kamu ingat tak siapa yang bunuh bapak kamu? Siapa yang bunuh Sayyidina Ali? Orang Iraq yang bunuh. Kamu jangan ikut cakap orang Iraq. Bahaya, dia tipu tu. Sayyidina Husain kata tak. Mereka nak juga aku. Jadi tuan-tuan, sebelum Sayyidina Husain pergi, dia hantar sepupu dia. Pergi Riki kita kata kan. Tengok macam mana keadaan. Sepupu dia pergi. Sampai dekat pertengahan jalan, Yazid ni dapat maklumat. Dia pun hantar tentera untuk sekat sepupu Husain. Bila bertembung dua ni, dibunuh sepupu Sayyidina Husain. Berita ni sampai ke Madinah. Husain kata, aku mesti balas dendam. Sahabat kata, jangan. Tak macam mana? Ada seorang sahabat ke ataupun Ummu Salamah kalau tak sahabat Ana. Dia kata, Husain janganlah pergi ke Iraq, ke Karbala. Sebab aku pernah dengar Nabi sabda, engkau akan mati di sana. Bila dia dengar hadis tu, dia kata, dah Hatuk dah kata macam tu. Alang-alang mati je lah kat sana. Apa nak sekat-sekat pula? Kata apa kan? Lalu Husain pun meneruskan perjalanan. Dia rasanya dalam 30 orang je Husain. Sekali lagi Yazid menghantar bala tentera. Akhirnya berlakulah peperangan yang berat sebelah antara golongan-golongan penyokong Yazid dengan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, dan akhirnya Husain dibunuh di sebuah tempat bernama Karbala. Tuan-tuan, dalam isu ini kita tetap bersama dengan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu sebab dia cucu Nabi SAW. Yang bunuh Sayyidina Husain, apa aja alasan, kau tetap zalim. Kau tetap zalim. Yang kau bunuh ni bukan sebarangan manusia. Cucu Nabi SAW. Okey tuan-tuan. Pertembungan antara Ali dengan Muawiyah. Pertembungan antara Ali dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Diorang ni semua sahabat. Ali sahabat, Muawiyah sahabat. Ali sahabat, Aisyah isteri Nabi. Bukan sebarangan manusia. Jadi, kita ni Ahlu Sunnah wal Jamaah diajar, bila berhadapan dengan isu ini, wajib kita serah perkara ini kepada Allah. Jaga adab, jaga mulut. Jangan pandai-pandai kata dia betul, dia salah, dia kau bukan. Kita tak layak komen diorang. Kita tak layak tuan-tuan. Ini sejarah. Okey tuan-tuan. Disitulah bermulanya Syiah semakin kuat dan Syiah cukup menyanjungi Husain radhiyallahu taala anhu. Kita sanjung belaka keluarga Nabi. Ala ra'si wal aini, orang Arab kata. Tapi kita sanjung tuan-tuan ikut apa yang Nabi ajar. Puak-puak Syiah punya sanjung sampai mengatakan, ada di kalangan faham Syiah, Husain itu yang sepatut kau sembah. Tuhanlah pula. Jadi Tuhan tuan-tuan. Ya. Sayyidina Ali dan sebagainya. Okey, itu cerita yang berlaku lebih kurang 1000 tahun yang lampau tuan-tuan. Lalu Syiah ni dia buat kerja. Kajian menunjukkan asal Iran itu negara Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebab Iran, Iraq ini dibuka oleh sahabat Nabi. Mana ada sahabat Nabi buat Syiah, mana ada. Tapi tuan-tuan, setelah lama berlaku satu peristiwa di Iran. Ada seorang bernama Safawi. Safawi ni dia ada pengikut. Dia macam JKK lah, ketua kampung itu. Dia ada pengikut. Dia rekrut pengikut dia untuk supaya diorang ni semua berfahaman Syiah, belaka Syiah. Akhirnya diorang serang sedikit demi sedikit kampung demi kampung, sehingga mereka menguasai seluruh Iran dan mereka paksa seluruh rakyat Iran bermazhab dengan mazhab Syiah. Sehingga hari ini Syiah Iran tu semua Syiah belaka, kecuali ada satu wilayah yang dipanggil wilayah Al-Ahwaz. Itulah satu-satunya wilayah milik Ahlu Sunnah wal Jamaah, tetapi wilayah itu teruk ditindas oleh kerajaan Iran pada hari ini. Okey tuan-tuan, Syiah ni berapa mazhab dia ada? Syiah yang terbesar ada 3 lah yang terbesar. Syiah Imamiyah, ataupun dia ada 3 nama, Syiah Imamiyah, Isna Asyara, Ja'fariyah. 3 nama ni benda yang sama. Ini yang paling besar dekat Iran. Paling besar. Penganut paling ramai, yang paling berkuasa. Lepas tu ada Syiah dekat Pakistan, Ismailiyah.
Kemudian ada Syiah Zaidiyah di Yaman. Syiah Ismailiyah memang sesat, confirm, wajibul gunah sesat. Syiah Zaidiyah ada lagi khilaf di kalangan ulama. Kita macam mana nak marahkan musuh sekalipun, kita kena adil, ya, kita kena berlaku adil. Syiah Zaidiyah, ulama kata akidah mereka seperti akidah Mu'tazilah. Walaupun Mu'tazilah ni ada benda bermasalah dalam akidah mereka, tapi kita diajar tidak mudah mengkufurkan manusia, tidak mudah mengkufurkan orang. Mu'tazilah ni antara pegangan dia apa? Allah buat benda baik aja, benda jahat Allah tak buat. Mana betul? Benda baik buruk semua milik Allah belaka. Ini Mu'tazilah punya pegangan lah. Lepas tu dia punya fiqah pula mirip kepada fiqah mazhab Hanafi. Itu Syiah Zaidiyah. Kita bukan nak bincang Zaidiyah, bukan. Imamiyah sebenar cerita. Imamiyah ni tuan-tuan, Syiah yang berakidahkan dengan akidah Imam 12. Sehingga mereka meletakkan dalam rukun iman mereka, wajib percaya kepada Imam 12. Kita punya rukun iman 6 aja kan. Dia tambah 7, 8, 9. Oh, punya berlambak tambahan dia. Sebab tu bila kita tak sama akidah dengan mereka, diorang menghalalkan darah ahlu sunnah wal jamaah. Okey tuan-tuan. Antara benda-benda yang Syiah Imamiyah ni berbeza dengan akidah kita. Beza. Pertama tuan-tuan, bab Al-Quran. Bab Al-Quran, Syiah ni tak percaya Quran ni pun tak percaya lagi. Dia kata Quran yang sebenarnya, Quran yang ada pada simpanan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, anak Nabi. Apa ceritanya? Disebutkan dalam kitab Al-Kafi. Kitab Kafi ni kitab muktamad dalam mazhab Syiah Imamiyah. Ya, kitab yang menjadi rujukan dia orang lah. Dia tulis kat sini, dia kata anna Fatimah alaiha salatu wassalam hazinat ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam 75 yawman. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidatina Fatimah ni bersedih selama 75 hari. Dalam tempoh Fatimah sedih ni, wa kana al-maliku ya'tiha wa yusalliha wa yukhbiraha bihalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril masih lagi turun bertemu dengan Fatimah. Malaikat kata, Fatimah jangan nangis, Nabi sihat. Fatimah jangan nangis, ya, Nabi okey. Kau jangan takut, besok Allah akan beri kemuliaan kepada keturunan kau. Begitulah malaikat tiap-tiap hari turun. Sehinggalah Ali tahu, Ali pun kata dekat Fatimah, wahai Fatimah, idza hadara fa'alini ni, lain kali kalau Jibril turun, cakap dekat aku. Fakana idza hadara kataba anhu Aliun kullama qala wa tilka hiya mushafu Fatimah. Jadi Jibril pun turun, Fatimah pun kata, bang Jibril dah turun. Jadi Ali pun datang tulis. Maka Syiah kata, itulah Quran yang sebenarnya. Ini cerita Syiah, korang jangan percaya. Kadang-kadang, Ustaz, makna macam tu saya. Maknanya lepas Nabi wafat, Jibril, aku terajar kau kejap lagi. Ini benda tak betul, kau tahu tak? Bila Nabi dah wafat, putus wahyu. Dah tak ada dah. Tapi Syiah, kau tahulah, dia kata macam-macam. Sampai dia boleh kata Jibril silap bawa wahyu. Sepatut Jibril bawa wahyu ke Ali, dia bagi ke Nabi Muhammad. Kata apa? Ya. Jadi tuan-tuan, Syiah kata Quran yang kita ada pada hari ini mengarut, tak betul. Dan Quran yang kita ada pada hari ini telah dibuang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ayat-ayat yang sepatutnya melantik Sayyidina Ali. Buktinya, masa saya belajar di Al-Azhar dulu tuan-tuan, budak-budak hadiahkan saya buku kecil ni. Suratani Mutadadatani. Ana masa dapat buku ni, aku masa tu tengah belajar kan. Tengah nak exam lah apa, kepala pening, anak bini semua. Tengok tajuk buku ni lagi pening kepala. Tajuknya, dua gambaran yang berlawanan. Buku apa ni? Malaslah baca, tak baca. Aku pun simpan kat rumah.
Pada tahun 2004 buku ni anda dapat. Lepas tu tuan-tuan, beberapa tahun kemudian, sound effect tuan-tuan. Pada tahun 2012. Bila berlakulah isu Syiah dekat Syria dan sebagainya, ana pun balik rumah, bilik-bilik kitab, korek-korek, terkeluar buku ni. Teng! Aku balik, suratani mutadadatan. Masa tu anda baca kat atas je, anda tak baca kat bawah ni. Bila baca bawah, inda ahli sunnati wa syi'atil imamiyati. Baru tahu. Tu nak kabarkan korang, buku ni dia punya manfaat. Tak semestinya kau beli hari ni, hari tu juga kau dapat manfaat. Tengok contoh macam aku ni 2004, 2012, 8 tahun kemudian baru aku dapat manfaat daripada buku ni. Buku memang ada manfaat. Sebab tu lain kali kalau aku bawa buku, korang beli jangan tak beli. Ni tak, kita kalau beli bukan baca pun. Memanglah kau tak baca. Esok anak cucu cicit kau buat rujukan tu tak? Contoh ya, atuk saya dah lama meninggal. Saya pun tak kenal rupa atuk aku macam dia repairnya tu. Sekali lama dulu, bapa anak bawa ke anak kitab. Kitab kuning. Memang kitab antik gila lah. Abang kata, Meh, ambil lah. Kau lah satu-satunya waris. Ni bukan cerita hantu saka ni. Kau lah satu-satunya waris keturunan Kiai Nasrun yang layak baca kitab ni. Buka-buka kitab Sahih Bukhari. Kau tengok atuk aku pun tak pernah tengok rupa atuk aku. Ditinggalkan kitab tu, ada lagi aku simpan. Tu tuan-tuan, jangan main-main. Buku ni ada manfaat. Okey, apa cerita tuan-tuan Tuan-tuan kenal Imam Khomeini? Kenal kan? Jadi saya pernah cerita dulu, Imam Khomeini ni seorang manusia yang satu ketika dahulu saya cukup agung-agungkan dia. Ikon, idola. Bermula pada tahun 1979 bila berlakunya revolusi Iran. Kan? Kebangkitan kononnya lah revolusi Islam Iran gitu. Kita dekat Malaysia pun terpengaruh, tertempias dengan semangat kat Iran. Kita pun tak kenal dia orang. Jadi tuan-tuan, masa tu aku mungkin dalam darjah 2, darjah 3 kan. Tapi kita orang ni daripada kecil lagi sekolah agama. Budak sekolah agama, sekolah pondok ni, otak dia daripada kecil memang otak berperang. Sampai hari ni nak berperang aja kerja dia. Kan? Nak cik gaduh aja kerja dia. Jadi semangat tu kuat. Bila berlaku revolusi Iran, kita orang ni memang cukup terpengaruh. Ya, kalau zaman dulu orang tempik gambar-gambar artis dekat lemari kan. Gambar Holy Diver lah, Black Metal lah, Black Sabbath lah, Sabak Bernam lah. Apa lagi? Loudness lagi. Lagi apa lagi? Apa tak ingat zaman-zaman jahiliah korang? Aku rock, korang tak rock melampau lah. Baik benar korang ni. Led Zeppelin kan. Apa lagi? Young Wee Malmsteen. Lagi. Deep Purple, Perfect Stranger. Alamak. Kan? Iron Maiden, Scorpion. Itu kira otai gila lah. Black Sabbath. Benda lagi aku tak kerti kan. Zaman tu budak-budak tepek gambar. Kita pun tepek jugalah. Otak senang dekat masa tu. Tapi di waktu yang sama kita tepek gambar Ayatullah Khomeini. Alamak. Kan? Kalau pakai serban masa tu, pakai serban bulat, mesti terangkat gini. Nampak nampak jambang pula. Mesti nampak ni, macam style Hasan Nasrallah. Itu cerita 80-an tuan-tuan. Kita tak tahu kepala ekor apa dia Syiah ni. Dan saya memang tak ambil berat langsung pada Syiah ni. Bagi saya Syiah ni mazhab. Aku malah gaduh. Bila saya mula fikir nak kaji Syiah ni tuan-tuan, bila berlaku peperangan di Syria. Itu cerita mulanya. Baru lagi lah. 2011. Mula-mula pun malah lagi aku duk fikir Syiah Nusairiyah dekat Syria tu. Syiah yang kafir tu. Bila saya ke Turki bulan 5. Saya bertemu dengan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kami tanya pendapat dia tentang Syiah. Dia kata apa? Kunna na'taqidu anna syi'ata kanu min ikhwanina fid din. Kami dulu menganggap Syiah ni saudara seagama kami. Itu dulu. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, dia kata mereka bukan saudara seagama kita. Sebab mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah kata apa dalam Al-Quran? Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam wa ghadiballahu alaihi wa adalahu azaban azima. Kan, siapa yang membunuh orang Islam dengan sengaja, maka Allah beri kepadanya neraka Jahannam. Allah benci, Allah murka kepadanya. Allah akan menyediakan baginya azab yang dahsyat.
Tuan-tuan, bunuh seorang pun dah dosa besar dah. Tiba-tiba Iran menghantar pasukan bala tenteranya, pelurunya, senjatanya ke Syria, membantu Bashar al-Assad untuk membunuh seramai yang mungkin umat Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau orang dah halalkan darah orang Islam, dia bukan orang Islam dah, tuan-tuan. Dia bukan orang Islam dah. Tuan-tuan, apa kata Ayatullah Khamenei? Jadi yang ini saya jumpa dalam kitab ni yang dikarang oleh Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Abu Hasan Ali An-Nadwi ni seorang ulama yang cukup terkenal lah. Ni kata Imam Khamenei. Inna qaida thawrah al-yawm fi Iran wa muassis ma tusamma al-hukumatul islamiyatu fiha. Yang mengasaskan pemerintahan Islam konon-kononnya dekat Iran. Wa naibul Imam Al-Ghaib. Tuan-tuan tahu tak apa martabat Imam Khamenei? Martabat dia pengganti Imam Ghaib, imam yang ke-12 tu. Imam yang ke-12 tu nama dia Muhammad bin Hasan Al-Askari. Hilang pada tahun lebih kurang 230 Hijri macam tu. Hilang ke mana tak tahulah, tuan-tuan. Syiah ni dia pelik. Bila orang buat ulama buat kajian, rupa-rupanya Muhammad bin Hasan ni bapak dia adalah, tapi memang tak ada anak pun. Dia yang ke-11, dia tak ada anak, tak ada zuriat. Tapi Syiah nak buat cerita kan, nak kabarnya keturunan dia ada, dia pun timbulkan seorang bernama Muhammad bin Hasan. Dia bubuh nama, konon-konon ada anak. Dan dia kata, anak ni mana? Anak ni sebelum kematian bapaknya 10 hari, anaknya telah hilang, gaib. Ting. Sampai sekarang tak keluar-keluar lagi. Dia hilang dekat mana? Dia hilang dekat sebuah terowong bernama Surra Man Ra'ah. Sebuah terowong yang bernama Surra Man Ra'ah. Bergembiralah sesiapa yang melihatnya. Panjang benar umur, tuan-tuan. Hilang sampai hari ini. Dan dia hilang bersama-sama dengan Mushaf Fatimah. Batu Syiah, tuan-tuan, jaga-jagalah dengan Syiah ni. Kalau kita cerita bab Quran kan, dia kata korang tak percaya. Dia kata mana ada. Kalau kau tak percaya, kau pergilah Iran, cuba kau tengok Quran ni. Sama dengan Quran Ahlus-Sunnah. Sama, tak ada beza pun. Mana ada. Dia cakap tu dia bertaqiyah. Dia berselindung. Dia berpura-pura. Sebab diorang beriktikad Quran yang sebenar ada di tangan Imam ke-12. Nanti saya akan bacakan. Apa kata Imam Khamenei? Saya bila baca kenyataan dia, saya terperanjat, tuan-tuan. Dan saya menyesal yang amat-amat sangat. Sebab saya dulu pernah berbangga dengan orang tua bengong ni. Syiah kalau dengar memang dia marah. Aku cakap, peduli apa aku? Tengok apa dia kata ke sahabat Nabi. Dia kata ke sahabat Nabi. Ulaika sahabah alladhina lam yakun yuhimmuhum illa dunya wal husun 'ala al-hukmi dunal Islam wal Quran. Dia kata sahabat Nabi ni, mereka hanya mementingkan dunia dan nak pegang jawatan pemerintahan. Bukan nak jaga Islam, bukan nak jaga Al-Quran. Walladzina takhadhul Qur'ana mujarrata zari'atin litahqiqi nawayahum al-fasidah. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk melaksanakan niat mereka yang kotor. Qad sahala alaihim ikhraj tilkal ayati min kitabillah. Begitu mudah bagi mereka mengeluarkan ayat-ayat yang sepatutnya ada dalam Al-Quran. Ayat-ayat tentang pelantikan Sayyidina Ali, imamah dan sebagainya telah dikeluarkan oleh para sahabat Nabi. Ini Khamenei tuduh siapa? Sahabat-sahabat Nabi terutama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, tuan-tuan, contoh ayat yang Syiah kata sepatutnya ada dalam Al-Quran. Ni Syiah cakap ni, kau jangan percaya tau. Takut pula kau percaya, mati aku. Ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Ni biasa orang baca. Disebutkan dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah. Ini pun kitab karangan Ni'matullah Al-Mausawi Al-Jazairi, seorang imam mazhab Syiah. Dia kata apa? Ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Itu ayat yang sebetulnya begitu. Tapi Syiah kata bukan. Yang sebenarnya begini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fi Ali. Ada nama Ali.
Fa'tu bi suratin min mislih. Lalu diorang tuduh Sayyidina Abu Bakar dah buang nama Ali. Di dalam kitab Usulul Kafi, kalangan Imam Ja'far As-Sadiq, dia bersumpah dengan nama Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah. Ayat yang sepatutnya di dalam surah Taha ayat 115. Kalau tuan-tuan buka surah Taha ayat 115, ayatnya berbunyi begini. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Itu ayat yang sekarang. Syekh kata bukan begitu. Ayat yang sebenarnya begini. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fi Muhammadin wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain wal a'immah min zuriyatihim fanasiya. Ambil kau. Macam tak pening kepala aku. Dan tuan-tuan, Syiah ni dia ada dalam Quran dia ada satu surah namanya surah wilayah. Cuba cek Quran ada tak surah wilayah? Tobat kekok muak tak jumpa. Tapi Syiah ada surah wilayah. Saya bacakan surah ni, tapi tuan-tuan kena ingat ini bukan Al-Quran. Aku kata mati aku. Tapi kalau orang tu masalah ya tuan-tuan, kalau kita tak ada belajar agama, kita tak menguasai bahasa Arab, cukup bahaya tuan-tuan. Cukup bahaya. Kan baru-baru ni kan orang bagi dekat Facebook, apa orang yang pakai handphone Android. Aku tak reti menentang apa Android tu. Apa lagi? Sandwich tu apa? Roti sandwich aku biasa makan. Kan? Macam itulah. Kan? Jadi program-program tu diorang bawa masuk Al-Quran. Ada ayat Quran tu ditambah anda tak ingat ayat apa, tapi disebut 3 kali bil haqqi. Kalau orang yang tak pernah baca Quran, yang tak biasa Quran, dia baca juga benda tu tuan-tuan. Padahal benda tu memang bukan Al-Quran. Tu bahaya tuan-tuan. Ini surah wilayah. Ya ayyuhallazina amanu. Suspend dah. Bunyi ya ayyuhallazina amanu tu dah bunyi Quran dah kan. Aminu bin nabi. Okey, ada dalam Quran. Ditambah aminu bin nabi wabil wali. Wali tak ada. Surah wilayah ni pun tak ada tuan-tuan. Kau jangan cari, memang confirm tak ada. Tapi Quran pula. Dia memang celaka lah. Dia cipta sendiri ayat Quran. Dia kata inilah wahyu yang Allah turunkan. Inilah dibuang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Aminu bin nabi wabil wali allazina ba'athnahum yahdiyanikuma. Kok mana pula yahdiyanikuma? Allazi ba'athnahum yahdiyanikuma ila siratim mustaqim. Nabiyyun wa waliyun ba'duhuma min ba'din wa anal alimul khabir. Innal ladzina yufuna bi ahdillahi lahum jannatun na'im wal ladzina idza tuliyat alaihim ayatuna qalu bi ayatina mukazzibin fa inna lahum fi jahannama maqaman 'aziman idza nudiya lahum yawmal qiyamati aina adh-dhalimuna al-mukazzibuna lil mursalin ma khalaftumul mursalin illa bil haqq wa ma kana Allahu liyusirahum ila ajalin qarib fasabbih bihamdi rabbika wa aliyun minasyahidin. Alamak. Kau jangan kata sadaqallahul azim pula. Ini sadaqah syaitanul azim. Kadzaba syaitanul azim. Natang setan bohong. Okey tuan-tuan ini antara contoh ayat Quran yang ditokok tambah oleh puak-puak Syiah yang cukup bahaya. Antaranya lagi tuan-tuan, contoh ayat Quran yang Syiah tambah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Syiah kata sepatutnya ayat ini berbunyi begini. "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fi wilayati Ali wa wilayati al-a'immah min ba'dihi." Ada tambah lagi. Kemudian la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Syiah tambah apa dia? Amirul Mukminin wa ma walad. Ambil go. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya sebab tu Syiah tuan-tuan bukan mazhab tapi agama yang baru. Tuan-tuan, kita meragui satu huruf Al-Quran pun dah murtad. Kau tak percaya satu huruf kau boleh murtad, tahu tak? Yang kau tak percaya satu kalimat, satu hukum, lagilah teruk kan? Ini bukan tak percaya, dia tambah terus. Ni tuan-tuan. Sebab tu
Ulama-ulama yang buat kajian tentang Syiah Imamiyah ini, mereka tak kata Syiah ni mazhab, tapi mereka mengatakan Syiah ni agama yang sesat lagi menyesatkan. Okey, saya baca lagi apa yang Khomeini kata kepada sahabat Nabi. Dia kata apa? Inna tuhmata tahrif allati yuwajjihunaha ila al-yahud wan nasara innama hiya thabitatun alaihim. Tuduhan orang-orang Islam kepada orang Yahudi dan Kristian. Kita tahu kan Yahudi Kristian kan menukuk tambah Taurat dan Injil. Kan Yahudi Kristian ni memang macam tu, yuharifun. Ya, mereka menukuk tambah Al-Quran, Taurat dan Injil. Apa kata Khomeini? Tuduhan tersebut ada kepada sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Makna dia menyamakan sahabat Nabi dengan Yahudi dan Nasara. Apa kata Khomeini lagi dalam kitab tu? Berkenaan dengan imam dia, Imam 12. Imam 12 ni dia maksum tuan-tuan. Fa inna lil a'immati maqaman mahmudan. Sesungguhnya bagi imam-imam 12 ini tempat yang terpuji. Wa darajatan samiyatan, kedudukan yang tinggi. Wa khilafatan takwiniyatan, dan mempunyai khilafah takwin seluruh alam. Takhda'u li wilayatiha wa saytaratiha jami'u zarrati hadzal kaun. Seluruh yang bergerak dalam bumi ni, daripada sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil zarrah, seluruhnya mengikut arahan imam-imam 12. Tak kafir namanya tu. Wa inna min darurati mazhabina, dan antara kewajipan mazhab kami, anna li a'immatina, bagi imam-imam kami, maqaman, kedudukan yang tinggi, la yablughu malakun muqarrabun, yang takkan dicapai oleh mana-mana malaikat yang hampir pada Allah, wala nabiyyun mursalun, dan nabi pun tak boleh capai, imam saja boleh capai tuan-tuan. Mampu kerah. Apa dia kata lagi? Inna ma'rifatal a'immati syartul iman. Mengenali imam merupakan syarat sah keimanan. Wa inna ta'atal a'immati wajibatun ka ta'atir rusul. Mentaati imam wajib sebagaimana mentaati rasul. Wa inna lil a'immati lahumul khiyar fi tahlilil asya' wa tahrimiha. Sesungguhnya bagi imam-imam ini ada kuasa untuk menghalal dan mengharamkan sesuatu perkara. Baik kau. Imam ni ada kuasa untuk menghalal dan mengharamkan sesuatu perkara. Wa innahum ma'sumun mislul anbiya. Mereka maksum sama dengan Nabi. Kita tuan-tuan, kita diajar dalam akidah Ahlussunnah yang maksum Nabi je. Macam mana mulia sahabat hatta Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak maksum. Tapi diorang ni Allah, Nabi janji masuk syurga. Tapi diorang tidak maksum. Ya, tapi Syiah tak. Maksum imam tu, kau jangan main-main. Kita tak, walaupun nama tuan-tuan ada Haji Maksum contoh. Kau tetap tak maksum, kau Jawa. Innal mu'min bil a'immati maksumin. Sesiapa sahaja yang beriman dengan imam-imam ini, dia pasti masuk syurga. Sekalipun orang itu zalim, fajir dan fasik sekalipun. Wajib masuk syurga bila kau beriman dengan imam-imam ini. Inna darajatal a'immati ka darajatir rasul. Sesungguhnya kedudukan imam 12 sama dengan kedudukan Nabi SAW. Wa arfa' min jami'il khalqi, dan lebih tinggi daripada seluruh makhluk atas dunia ni. Wa min jami'il anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan mereka lebih tinggi daripada semua Nabi. Pada zaman Nabi Adam, Nabi Hud, semua Nabi-Nabi ni duduk bawah imam belaka. Walaqad kana al-a'immatu yatamatta'una bi'ilmi ma kana wa ma yakun. Imam-imam mempunyai ilmu yang dah lepas dan ilmu yang akan datang. Ambil kau. Dia tahu apa yang berlaku. Sedangkan dalam Quran kata apa? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dalam Quran kata tak ada satu diri pun tahu apa yang dia buat besok. Kau mati kat mana, kau kerja kat mana, tak ada tahu. Seorang tak tahu habuk. Kan? Tantang besok kau mati, tantang kau besok kena buang kerja, siapa tahu? Tantang besok kau kahwin seorang lagi, siapa tahu? Tantang besok kau kahwin kau kena sembah dengan asid pula, siapa tahu? Tapi Imam Syiah tahu tuan-tuan, jangan main-main. Kalau nak tahu pilihan raya bila, tanya Imam Syiah. Dia tahu tuan-tuan. Ta'ridu 'alal a'immati a'malal ibad fi lailihim wa naharihim. Tiap-tiap malam dan siang akan
persembahkan kepada imam-imam ini segala amalan hamba-hamba Allah. Innal malaikata tataraddad ilal a'immati laila nahar. Malaikat turun naik bertemu dengan imam siang malam pagi petang. Wa fi lailati kulli jum'atin yukrimuna bil mi'raj. Setiap malam Jumaat mereka akan naik ke Mi'raj. Pergi Isra' Mi'raj tiap-tiap minggu. Kau tengok, Nabi seumur hidup sekali je bang oi. Diorang tiap-tiap malam Jumaat pergi Mi'raj, sabar je lah labu. Wa 'alal a'immati yanziluna kitab min indillah kulla amin fi lailatul qadri. Dan tiap-tiap malam Lailatul Qadar diturunkan kitab ke atas imam-imam ini. Al-mautu yakunu fi sultatihim. Kematian berada di dalam kekuasaan mereka. Allahu Akbar. Ini yang cakap ni bukan imam surau ni, imam Khomeini, kau tahu tak? Yang ada orang kita masih lagi berbangga dengan Khomeini ni, aku cakap tu terang. Cukuplah. Cukup, ngarut belaka. Kalau nak buat ikon, ambil Hamas. Yang confirm akidah mereka betul. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ambil Mujahidin dekat Syria tu. Yang akidah mereka betul. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iran mengarut tuan-tuan. Wa innahum yamlikuna dunya wal akhirah. Imam-imam ini memiliki dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Habis Fayatuna man sya'u wa ma sya'u. Mereka boleh memberikan sesiapa yang mereka kehendaki. Apa-apa yang mereka kehendaki. Tuan-tuan, ini antara sedikit yang saya baca. Banyak lagi kalau aku baca sekarang. Tinggal aku seorang dalam surau ni. Habis korang balik belaka. Tapi nak khabar. Memang sesat lagi menyesatkan. Dan diorang ni ada satu benda yang kita sebut tadi. Taqiyah. Taqiyah ni dengan makna berpura-pura. Depan Ahlus Sunnah lain, belakang lain. Depan kita lain, belakang kita lain. Syiah, dia tak ada sembahyang tarawih tuan-tuan. Sebab tu kita ni, negara kita pernah tertipu, jemput imam daripada Iran datang jadi imam tarawih. Dekat sebuah negeri kat negara kita ni pernah tertipu dulu. Jemput seorang imam daripada Iran jadi imam tarawih. Dia pun dekat Iran mana ada tarawih. Tuan-tuan tahu kenapa tak ada tarawih? Pasal yang mula buat tarawih berjemaah ni apa dia? Omar Al-Khattab. Sedangkan Syiah menganggap Omar itu patung berhala Quraisy. Tak kata apa? Dia sembahyang tarawih tu bertaqiyah, berpura-pura. Allah. Berpura-pura. Ya. Dan imam dalam mazhab, dalam agama Syiah ni, dia tak ada waladhdallin amin. Dia tak ada amin. Sebut amin batal. Kalau dia sembahyang belakang kita, dia sebut amin, dia taqiyah lah tu. Dia berpura-pura, konon-konon sunnah. Macam letak tangan batal. Kena gini. Kalau dia sembahyang macam ni, dia berpura-pura. Bagi mereka taqiyah itu 9/10 daripada agama. Dia orang mentafsirkan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Kita tafsir gini. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Dia tafsir macam mana kau tahu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling kuat bertaqiyah. Yang paling kuat kelentong ni, itu yang paling bertakwa. 9/10 daripada akidah mereka ialah bertaqiyah. Taqiyah ni depan lain, belakang lain. Ya. Okey tuan-tuan, itulah sikit-sikit saya nak share dengan tuan-tuan. Banyak-banyak sekarang kau bukan ingat pun. Sikit-sikit sudahlah. Tapi tuan-tuan, akhir sekali saya nak sampaikan pesanan Al-Allamah Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Kan? Dr. Yusuf Qaradawi ni dah lama dah sabar tuan-tuan. Akhirnya hilang juga sabar dia. Dia antara ulama yang paling banyak berdialog dengan Syiah, cuba merapatkan Syiah dengan sunnah kan. Tapi akhir dia pun tak tahan. Jumaat lepas dia berkhutbah dekat Qatar. Dia kata musuh umat Islam pada hari ini ada 3. Yang pertama Rusia, kedua China dan ketiga ialah Iran. Iran hiya aduwatuna. Iran merupakan musuh kita, musuh umat Islam. Itu yang Dr. Yusuf Qaradawi declare dalam khutbah dia tuan-tuan. Jadi saya nak cakap kat tuan-tuan, tuan-tuan kena boykot barangan Iran. Restoran Iran kalau boleh bungkus belaka, jangan bagi. Sebab kalau dia orang dah mula ramai habis. Dia dah ramai dekat negara kita. Tuan-tuan pun tahu bila dia masuk kat negara kita, dia bawa apa? Dia bawa pil kuda tuan-tuan. Dia bawa syabu. Dalam jubah dia penuh dengan pil syabu. Dialah yang merosakkan anak muda kita dengan dadah dan sebagainya. Mut'ah, ya. Sembayang main jamak belaka. Dia dekat Iran, dia azan 3 kali ya. Subuh,
Zuhur, maghrib. Zuhur jamak dengan asar, maghrib jamak dengan isyak. Mau tak seronok tuan-tuan. Itu yang orang kita bodoh tu ikut Syiah pasal tu lah. Pasal boleh jamak sokmo. Apa alasan dia? Dia kata sebab kita sentiasa bermusafir. Musafir ke mana? Kita musafir ke alam akhirat. Fullama insaf tuan-tuan. Itu Syiah punya kepala. Dan dia ada nikah mut'ah. Okay, mut'ah ni kita tahulah. Nikah yang berwaktu. Sedangkan akad nikah mana menerima waktu. Muslimin muslimat yang dimata sekalian. Sekarang itu dulu untuk perkongsian kita pada malam ni. Saya harap sangatlah abang-abang ni tolonglah tengok. Sekarang saya kata macam tadilah. Ada tau. Kawan-kawan kita yang dah masuk Syiah. Ada. Dia masuk senyap-senyap. Dia kahwin dengan Ahlus Sunnah. Lama dia didik anak dia lama. Dia sabar buat kerja lama. Sampai keluarga tu pun tak sedar. Rupa-rupanya akidah dia dah habis rosak belaka dah tuan-tuan. Bilangan diorang kat negara kita mencecah 300,000 orang. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu belum saya baca lagi ni Syiah wal Masjid Al-Aqsa ni. Syiah dan Masjid Al-Aqsa. Lagi pening kalau aku baca tuan-tuan. Ringkas cerita, diorang beriktikad Masjid Al-Aqsa sebenarnya bukan kat Palestin dia kata. Tahu kat mana? Atas langit dia kata. Ambil kau. Sebab tu diorang mana bersungguh nak lawan kat Palestin tu. Dia sembang lebih. Sembang lah. Sebab diorang beriktikad bahawasanya Al-Aqsa. Saya baca sikit lah ya. Walaupun dah bagi salam tadi. Aku bimbang benda macam ni tuan-tuan. Dalam kitab Sahih min Siratin Nabi Al-A'zam. Karangan Al-Amili. Kitab ini mendapat anugerah Jaizah Iran. Dapat anugerah kitab terbaik dekat Iran. Yang bagi hadiah ni Ahmadinejad sendiri. Dia kata apa? Wa annal masjid al-aqsa alladhi hasala ilaihi al-isra' walladhi barakallahu hawlahu huwa fis sama'. Masjid Al-Aqsa yang Allah berkati di sekelilingnya, yang Nabi SAW pergi kepadanya, sebenarnya dia berada di langit, bukan di Palestin tuan-tuan. Sekian dulu sebelum aku muntah, biar aku berhenti dulu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir. Takbir. Takbir.